كلنا لنا إلا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية المصلح لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لنا ونيرك وافتح علينا برحمتك وعلى الناس رب اشرح لنا صدرنا قال الشيخ مسكن dan tiada harus ia ijtihad pada mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni yang sabit Nabi sembahyang ia kepadanya, ke kanan atau ke kiri. Kerana yang diperbuat oleh Nabi itu tak dapat tiada, kerana yang diperbuat oleh Nabi itu tiada dapat tersalah sama sekali. Hanya dengan ain yakin. Dan tiada harus, jadi semalam tu katanya kiblat mihrab bagi muslimin tu kalau dia nak ijtihad untuk nak berak ke kanan atau nak berak ke kiri, itu boleh. Tetapi kalau mihrab yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok dia katanya dan tiada harus ia ijtihad pada mihrab Nabi, yang apa makna mihrab Nabi, yakni yang sabit Nabi sembahyang ia Nabi kepadanya. Di suatu tempat ada riwayat katanya Nabi sembahyang di sini menghadap kepada arah ni. Ke kanan atau ke kiri, nak berak kiri sikit atau nak berak kanan ke, tak boleh kita, maknanya mesti kena ikut, semata-mata ikut. Nah, tak macam mihrab bagi orang Islam yang lain daripada Nabi. Maka kalau kita masuk dalam masjid tu boleh kita nak cek sekali lagi, nak berak kanan sikit ke, nak berak kiri ke. Itu boleh kalau yang Nabi tentu, yang sabit riwayat daripada Nabi katanya Nabi sembahyang di sini mengikut ke arah ni, itu dah tak boleh. Nak berak kanan, nak berak kiri pun tak boleh. Kerana yang diperbuat oleh Nabi itu tiada dapat tersalah sama sekali. Tak mungkin nak salah sama sekali. Hanya dengan ain yakin. Sebab Nabi sembahyang kepada kiblat tu dengan secara yakin. Dia menghadap ke jihad mana, ke arah mana, yang itulah betul-betul kiblat. Adapun mihrab bagi orang Islam itu hasil daripada ijtihad, daripada periksaan alamat. Boleh jadi ada terlari sikit-sikit, berak kanan, berak kiri. Boleh jadilah kalau dia nak cek pun. Tetapi yang disemayang, yang sabit daripada Nabi itu, maknanya Nabi menghadap kepada jihad mana tu sabit dengan ainul yakin. Sebab tu maknanya betul dah, semata-mata betul. Tak boleh kita nak ijtihad. Dan adapun orang yang tiada kepercayaan, ini faham daripada dulu, boleh kita terima khabar daripada orang yang kepercayaan apabila dia cerita pasal kiblat daripada pengetahuan. Adapun orang yang tiada kepercayaan, orang tak sikah,
seperti orang fasik dan kanak-kanak, maka tiada diterima khabar mereka, khabar kedua-duanya. Jadi maknanya kalau orang fasik dia cerita kata dia tengok Kaabah ke sebelah ni, maka tak boleh kita nak terima. Kanak-kanak walaupun tak fasik tetapi tak sampai tahap dia. Tak sampai peringkat kepercayaan. Bukan nak cerita kata dia tu orang fasik. Memang kanak-kanak tidak ada dosa, tak boleh kata dia tu fasik. Tetapi tak masuk dalam golongan orang yang dipercayaan. Maka sekiranya kalau orang fasik, artinya kanak-kanak, artinya orang gila, yang khabarkan bahawasanya kiblat Kaabah sebelah ni, kata dia tengok dengan mata bahawasanya kiblat Kaabah sebelah ni, maka tak boleh kita terima khabaran keduanya, orang fasik dan kanak-kanak. Begitu juga orang gila. Dan jika tiada dapatnya akan segala perkara itu, maka wajib atasnya ijtihad dia. Dan haram ia taklid kerana orang ahli ijtihad tiada dapat ia taklid akan orang yang mujtahid. Dia katanya, dan jika tiada dapat akan segala perkara itu, perkara yang disebut dulu, jadi maknanya semenjak mulai pada sana, sekiranya kalau kita tidak nampak akan kiblat, boleh kita terima akan khabaran orang yang kepercayaan, yang mana dia tu khabar daripada pengetahuan. Satu, yang keduanya, boleh kita ikut juga mihrab yang dimuktamadkan, iaitu mihrab bagi orang Islam di dalam negeri Islam yang ramai, yang ramai manusia semayang di sana. Seperti sebut pada muka surat 105. Maka sekiranya kalau kita nak solat, habis tu orang yang kepercayaan tidak ada, lagi pulanya mihrab bagi orang Islam yang boleh diiktimadkan, boleh diberpegangkan pun tidak ada. Seperti kita duduk di suatu tempat yang jauh daripada masjid, artinya tidak jauh, tetapi kita tak kuasa nak panjat naik di atas bukit untuk nak tengok kiblat sebelah mana, maka apabila begitu dia katanya, dan jika tiada dapat akan segala perkara itu, maka wajib atas seorang, ia seorang tu ijtihad dia kiblat. Kena ijtihad, kena cari alamat untuk nak menentukan kiblat tu sebelah mana. Dia kena ijtihad, dia kena cari alamat, cari dalil yang menunjuk, yang boleh menentukan bahawasanya kiblat tu sebelah mana. Dan ini kalau dia pandai ijtihad lah, kalau dia pandai. Dan haram ia seorang taklid, mengikut orang tu tak boleh. Tak boleh dia taklid, kerana orang ahli ijtihad. Siapa-siapa yang masuk, yang jadi ahli bagi ijtihad, siapa-siapa yang jadi ahli bagi ijtihad, mana-mana bab sekalipun, tiada dapat ia taklid. Yani tiada harus ia taklid, tiada dapat ia taklid, yani tiada harus dia taklid mengikut kepada orang mujtahid. Dengan maknanya orang mujtahid tak boleh mengikut orang mujtahid. Seperti itulah dalam bab fiqh tu, Imam Syafi'i mujtahid, dalam bab fiqh dia tak boleh mengikut ijtihad orang lain. Mesti dia kena ijtihad sendiri, dengan sebab dia tu adalah ahli ijtihad.
Maka maka pada bab kiblat pun demikian juga. Kalau kita pandai pandai cari alamat, kita tahu cara untuk nak tahu katanya kiblat sebelah mana. Jadi kalau kita 2-3 orang masalah kita kena cari kiblat secara kita, dia kawan kita mesti cari kiblat secara dia. Maka kita ahli ijtihad. Dia ahli ijtihad pada bab kiblat ni lah. Kita nak serah pakai kau lah cari. Aku nanti ikut. Itu tak boleh. Jadi mana dia kena ijtihad cara dia, kita kena ijtihad cara kita. Yang mana kita dapat nyata katanya kiblat sebelah mana, kita semaya mengikut yang nyata bagi kita. Yang dia kalau sama dengan kita, samalah. Kalau tak sama, masing-masing. Dia menghadap ke sana, kita menghadap ke sebelah ni. Sebab apa dia? Hasilan ijtihad tu tak sama. Sebab kaedah kitanya ialah mujtahid tak boleh mengikut mujtahid. Tak boleh taklid akan mujtahid. Maknanya sama-sama mujtahid tak boleh taklid. Setengah kepada setengah. Orang yang kena taklid tu siapa? Yang bukan ahli mujtahid tu yang boleh taklid. Maka dia katanya bermula dalil ijtihad itu banyak, setengah daripadanya bintang kutub. Bermula dalil ijtihad itu banyak, setengah daripada dalil ijtihad untuk nak dapatkan kiblat bintang kutub, bintang apa dia yang 7 biji itu ketika apa dia panggil yang 7 biji, dan matahari dan bulan dan angin yang terpuput. Bintang kutub shimali, lepas tu bintang kutub shimali pun boleh jadi. Dan yang terlebih dhaifnya angin. Maknanya dalil alamat yang paling dhaifnya tak kuat tu ialah angin. Dan bersalah-salahan kiblat ia sebab bersalahan negeri. Tengok, negeri itu negeri lain-lain boleh jadi kiblat dia tu berlain-lain. Maknanya jihad kiblat. Tengok kalau kita duduk kat tempatan kita sebelah ni kiblat, menghadap sebelah ni. Tapi kalau pergi kepada kawasan Eropah lain pula kan. Maka boleh jadi maka berlainan negeri, berlainan kiblat. Pihak-pihak dia tu berlainan. Kita maklum. Dia katanya maka negeri Mesir hendaklah menjadikan orang sembahyang itu akan bintang kutub berbetulan dengan belakang telinga kiri. Dan pada negeri Iraq berbetulan dengan belakang telinga kanan. Dan pada negeri Yaman berbetulan dengan hadapan yang di pihak lambung kiri. Dan pada negeri Syam dijadikan bintang kutub itu di belakangnya. Itu tandaan dia. Tempatan kita tak tahu. Tak cerita. Ini yang hasil daripada orang dulu.
Nanti saya tengok balik bintang kutub tu apa dia bintang. Dia katanya bersalahan. Maka negeri Mesir hendaklah menjadikan orang sembahyang itu akan bintang kutub berbetulan dengan belakang telinga kiri. Jadi katanya kita menghadap. Maknanya kalau saya begini, sebelah belakang. Berbetulan dengan telinga kiri. Dia nak bagi nampak tu, cuba kita lampu kat kita gantungkan lampu ke atas. Kita gantungkan lampu ke atas. Apa tu? Kita kira macam katanya dia tu bintang. Kita ingat kata lampu tu bintang. Nak tahu katanya cara mana. Jadi kita tengok kepada lampu yang ada pada bumbung, pada silin tu. Lampu yang digantung atau lampu kat tepi jalan tu. Kalau kita perhati, ada kalanya kita kalau boleh jadi duduk di depan kita, boleh jadi kita di belakang dia. Maka kalau ahli Mesir, ahli negeri Mesir tu dia katanya hendak menjadikan orang sembahyang itu sembahyang di negeri Mesir akan bintang kutub berbetulan dengan belakang telinga kiri. Ini sebelah belakang bagi telinga kiri. Jadi kita pusing tengoklah. Dan pada negeri Iraq berbetulan dengan belakang telinga kanan. Jadi dia kena, kalau telinga kiri, susah nak cerita tu. Jadi maknanya kalau saya begini, maknanya duduk sebelah ni. Sebelah betulan dengan telinga kiri. Kalau telinga kanan, jadi kita kena pusing, begitulah. Tengok. Dan pada negeri Yaman berbetulan dengan hadapan, sebelah depan. Yang pada pihak lambung kiri. Jadi berbetulan dengan sini. Sebelah depan, jadi maknanya bintang kutub tu duduk sebelah depan berbetulan dengan lambung berbetulan dengan lambung kiri, sebelah kiri. Jadi bandanya dia di depan kita. Bintang kutub tu di depan, lepas tu agak katanya dia tu berbetulan dengan lambung kiri. Dan pada negeri Syam dijadikan bintang kutub itu di belakang, sebelah belakang. Itu kalau bintang kutub itu cara ijtihad. Dan wajib ijtihad orang yang berkehendak sembahyang itu bagi tiap-tiap fardu. Dan wajib ijtihad orang yang berkehendak sembahyang itu bagi tiap-tiap fardu. Satu kali nak solat, satu kali ijtihad. Satu kali nak solat, satu kali ijtihad. Maknanya ijtihad tu mana memeriksakan, mencari-cari akan alamat, nak cek alamat yang boleh menentu katanya kiblat sebelah mana. Jika tiada teringat akan dalil yang pertama. Ini dia katanya, dan wajib ijtihad orang yang berkehendak sembahyang itu bagi tiap-tiap fardu kait. Jika syarat kata kena ulang-ulang tu, nak sekali solat kena ijtihad, nak kali solat kena ijtihad. Jika tiada teringat akan dalil yang pertama, dalil kiblat pada sembahyang yang pertama. Contohnya kita duduk di suatu tempat yang kita tak tahu kiblat. Kita ada di suatu tempat yang kita tak tahu nak
tak tahu kiblat sebelah mana. Apabila kita nak solat zuhur masalah. Apabila kita nak solat zuhur, kita cari tengoklah tandaan. Kalau malam tu tengok bulan bintang. Kalau siang tu boleh tengok cahaya matahari. Boleh tengok juga. Boleh dapat dengan angin. Walaupun angin tu dhaif sekalipun. Tapi boleh jadi alamat juga. Maka apabila solat zuhur kita periksakan. Kita cek tengok sebelah mana. Apabila nak solat asar, kena cek lain pula. Sekiranya kalau kita tak teringat katanya sembahyang zuhur tu, kita tahu kata kiblat sebelah ni tu dengan mana dalil. Tapi kalau tengok matahari tu, itu tak terlarilah. Zuhur dengan asar. Maka jika picik waktu daripada ijtihad, atau tercengang ia sebab kelam atau sebab berlawanan beberapa dalil. Maka jika picik waktu, contohnya kita tidur, kita jaganya, tengok waktu ada 10 minit dah nak habis waktu. Tak kira sembahyang mana-mana pun, maka kalau kita ijtihad nak cari alamat yang boleh menunjuk di atas kiblat sebelah mana, akan habis waktu dulu. Belum pada nyata kiblat sebelah mana. Itu satu masalah. Atau tercengang ia. Tercengang ia sebab kelam. Jadi tengok tak nampak. Jadi periksa tengok sana, rasa tak tahu. Jadi maknanya dia tak tahu juga katanya kiblat sebelah mana. Sebab kelam. Sebab kelam, hujan nak turun tu. Jadi tengok sana tak nampak matahari, pusing sana sini tak nampak matahari kalau waktu siang. Jadi tak tahu sebelah mana kiblat. Dan berlawanan beberapa dalil. Tandaan dalil-dalil tu sekali nampak macam sebelah ni, sekali nampak semacam sebelah ni. Tengok dengan dalil angin, nampaknya kiblat sebelah ni. Tengok dengan alamat satu lagi, nampak nak sebelah ni. Jadi maknanya tak tahu kata mana satu. Hendaklah sembahyangnya hendaklah disembahyangnya kepada barang pihak yang dikandung. Maka di situ sembahyanglah sembahyang menghadaplah kepada mana pihak yang dia kandung nak menghadap. Jadi maknanya sebab tak boleh nak tahu alamat, artinya dengan sebab terkelam atau mana-mana, dia dah tahu cara nak cari kiblatnya, tetapi pada hari itu tu terkelam, artinya jadi keliru di atas dia, yang mana satu, yang mana sebelah, yang ialah kiblat, sekali nampak sebelah ni, sekali nampak sebelah ni, tak boleh menentu. Maka semayanglah di situ, dalam keadaan begitu semayanglah dengan keadaan dia tu menghadap kepada mana-mana pihak yang dia kandung. Kerana darurah, maka semayang dia tu sah. Dan wajib mengulangi. Wajib mengulangi. Patut nak ikut orang boleh ke tidak? Dan tiada harus ia taklid. Tak boleh dia nak taklid, nak mengikut orang. Kerana kuasa dia ijtihad. Kerana kuasa ia seorang tu ijtihad. Sebab dia orang yang kuasa ijtihad. Masuk dalam kata ahli mujtahid. Kerana harus hilang tercengangnya. Dan kerana harus, kerana mungkin boleh hilang tercengangnya. Boleh jadinya kalau kita kata ketika kita fikir ada kalanya jadi tercengang. Boleh jadinya kita duduk diam sekejap, boleh jadi nak nampak balik. Boleh jadi nak nampak, nak nyata balik. Sebab kita ni ada juga waktu kita fikir, penuh dalam fikiran, tak nampak apa pun. Tak boleh keputusan mana-mana pun. Tetapi kita berhenti sekejap, keluar daripada rumah masalah, kalau kita fikir suatu benda, pergi kepada suatu tempat, kita berhenti makan dulu, mandi ke masalah, atau solat dulu ke, kalau fikir masalah apa-apa, boleh jadi nak nampak.
Maka dengan sebab tu, jadi maknanya kita nak taklid kawan kita yang ada bersama atau siapa-siapa tu tak boleh. Sebab kita pun orang mujtahid juga. Orang yang pandai cari kiblat juga. Maka mujtahid tak boleh nak mengikutkan mujtahid. Dan kerana boleh jadi, kalau pening pun pening sekejap. Boleh jadi kejap laginya nyata balik. Kalau gitu tak boleh nak taklid. Itu semua tu kalau kita pandai tahu cara nak mengijtihad, nak mencarikan kiblat dengan tengok kepada alamat. Maka jadi kata dia tu ahli mujtahid, mana orang yang pandai cari kiblat. Tengok dengan alamat. Maka tak boleh mengikut orang. Tetapi kalau dia betul-betul tak tahu, maka tengok macam mana. Dan jika lemah ia daripada ijtihad. Dan jika lemah ia daripada ijtihad. Kerana umpama buta. Buta mata. Buta mata kepalanya. Bukan mata hati. Atau buta mata hati. Dia lemah daripada ijtihad. Kenapa? Kerana buta mata kepala. Mata dia, mata pandangan mata kepala dia tu tak nampak. Jadi nak tengok matahari, nak tengok bulan, nak tengok bintang, tak boleh lah. Atau buta mata hati. Buta mata hati, orang dah cerita katanya, kalau musim ni angin puput sebelah ni, maka kiblat sebelah ni. Dia tak tahu nak buat. Orang dah cerita katanya, kalau kau duduk sini, inilah tanda alamat. Bintang ni lah jadi alamat. Katanya kalau bintang ni sebelah kanan, kau kena menghadap sebelah kiri. Misalnya, maka dia tak faham. Dia tak boleh nak faham. Maknanya, tu makna kata buta mata hati. Maka ia taklid akan orang kepercayaan yang mengetahui dengan dalil kiblat. Maka di situ boleh dia taklid akan orang yang kepercayaan yang mengetahui dengan mengetahuikan kiblat dengan dalil kiblat, dalil yang menunjuk atas kiblat. Jadi macam kalau nak bandingnya dalam bab fiqh kita ni masuk dalam golongan orang yang lemah daripada ijtihad, daripada Quran hadis. Maka wajib kita kena mengikut orang mujtahid. Kalau tidak dalam bab fiqh tu kita bukan ahli mujtahid. Nak faham daripada Quran hadis, nak berdalil dengan Quran hadis sendiri, kita tak kuasa. Maka wajib kita kena mengikut akan mana-mana seorang daripada mujtahid. Dan sebab itulah kita boleh mengikut Imam Syafi'i dan lain-lain sebab kita bukan ahli mujtahid. Adapun sama-sama mujtahid tak boleh ikut salah satu kepada satu lagi. Maka di sini pun demikian juga. Fardunya kita ni tak pandai. Artinya seorang tu matanya buta, mata kepala dia buta, tak nampak matahari bulan bintang, dia tak nampak. Artinya mata dia nampak tapi orang ajar dia katanya, kau cara tengok kiblat macam ni. Kalau bintang ni sebelah ni, kau hadap sebelah ni. Dia tak tahu nak buat, tak tahu nak pusing, tak tahu nak kira. Buta mata hati. Maka di situ maknanya dia bukan ahli ijtihad. Apabila bukan ahli ijtihad, bolehlah dia tu nak ikut orang mujtahid yang pandai. Begitu. Dan jikalau saya orang atau perempuan sekalipun, maknanya boleh dia nak mengikut orang yang kepercayaan walaupun orang kepercayaan tu hamba orang atau orang perempuan sekalipun. Dan tiada wajib atasnya mengulangi akan barang yang disemayang dengan taklid itu. Kalau dia semayang dengan taklid orang pada kiblat, tak wajib dia ulangi. Sebab apa? Sebab dia bukan dia pandai sendiri. Yang tadi itu kata kena ulangi itu sebab dia pandai. Pandai kalau boleh jadi kali yang pertama salah, boleh jadi kali yang kedua betul.
Boleh jadinya begitu. Tetapi orang taklid ni kalau nak cari sekali lagi pun dia tak pandai nak tahu juga. Begitu. Sebab dia orang taklid, orang yang tak pandai ijtihad, kalau nak cari satu kalau nak kena ulang, dia kena cari kiblat pula. Dia kena taklid orang pula. Kalau gitu maknanya sembahyang dia tu memandai dengan begitu. Tak payah dia ulangi. Dan barang siapa kuasa belajar akan dalil kiblat, nescaya wajib belajar. Dan barang siapa kuasa belajar dalil kiblat. Siapa yang belajar yang kuasa mampu di atas belajar untuk nak tahukan tandaan-tandaan kiblat, nescaya wajib belajar. Seperti belajar fardu wudu dan umpamanya, maka tiada harus ia taklid. Ini masalahnya, kalau kita duduk kat rumah, kiblat kita dah tahu, maka itu tak payah belajarlah tandaan-tandaan tu. Setiap kali nak solat, kita pergi kat surau, kat masjid. Setiap kali nak solat, kita pergi kat surau, kat masjid. Artinya kita duduk kat rumah, dah tahu dah rumah kita kiblat sebelah mana. Itu tak payah belajar. Kalau pergi kat ofis tempat kerja pun dah tahu. Lagi pulanya masa sekarang tu, kalau tilik pada masa sekarang tu, alat-alat alat-alat tu banyak. Cumanya kita kena belajar cara nak guna alat tu lah. Kalau sekarang buka kat handphone masalah, nak buka cara mana, nak itu cara mana. Tetapi itu masuk dalam zon saja, bukan yakin. Tapi dah boleh ikut. Kalau buka app sekarangnya, kita buka apa dia tu, maka dia tunjuk katanya kiblat sebelah ni itu masuk dalam zon, tak masuk dalam yakin. Tapi dah boleh ikutlah. Sebab memandai dengan zon, seperti tengok masuk waktu dengan tengok jam. Waktu masuk tak masuk waktu tengok jam. Kata zuhur hari ni pukul 1.30, pukul 1.31 minit, maka tengok jam 12.31 azan. Iktimat dengan jam, seperti kita iktimat pada kiblat dengan alat-alat sekarang, itu boleh. Tapi kena tahu apa dia, kena tahu cara guna. Cara nak buka, cara nak guna macam mana kena tahu. Sekiranya kata wajib belajar tu apabila kita nak pergi kepada suatu tempat yang kita tak biasa dengan dia. Kalau kita pergi pada tempat itu, kita akan tak tahu kiblat sebelah mana. Itu kena belajar. Itu kena belajar. Belajar untuk nak dapat tahukan kiblat. Sekiranya kalau kita tu, kalau belajar boleh faham. Kalau kita belajar tu boleh faham. Maknanya pandai nak guna. Tahu cara guna. Maka di situ wajiblah belajar. Tengok dia katanya, dan barang siapa kuasa belajar akan dalil kiblat, nescaya wajib belajar. Seperti wajib belajar fardu wudu dan umpamanya. Kita katanya nak solat, tapi nak bagi sah solat, kena pandai ambil wudu. Kena tahu cara ambil wudu. Sebab kalau tak pandai, tak tahu cara ambil wudu, wudu tidak sah, maka tidak sah, tak terdapat syarat sah solat. Maka begitu juga menghadap kiblat, syarat macam wudu juga, syarat bagi nak sah solat juga. Kalau begitu, sebagaimana wajib kita kena belajar cara ambil wudu, maka begitulah kita kena belajar cara nak ijtihad akan kiblat. Sekiranya kalau dia kuasa, maka tiada harus ia taklid. Dia tak boleh nak taklid orang pada kiblat. Sekiranya kalau dia tu kuasa nak belajar dan nak dapat tahu kiblat sebelah mana dengan sendiri. Dengan ijtihad dia sendiri.
Tengok dia katanya bermula belajar akan kiblat, akan ilmu kiblat itu fardu ain. Ni. Bermula belajar akan ilmu kiblat itu fardu ain bagi orang yang hendak musafir yang sedikit di dalamnya orang tahu akan dalil kiblat. Dia katanya bermula belajar ilmu kiblat. Mana belajar akan kaedah-kaedah untuk nak tahu kiblat sebelah mana. Cara-cara nak cari alamat tandaan menunjuk kata kiblat sebelah mana tu. Wajib kena belajar, wajib fardu ain. Wajib di atas keseorangan, wajib kena belajar. Bagi orang, kata wajib belajar tu bagi orang yang hendak musafir. Nak musafir yang sedikit di dalamnya, dalam orang yang hendak musafir, orang tahu akan dalil kiblat. Jadi maknanya kalau tak ramai, kalau katanya kita nak musafir satu grup, kebanyakan orang tak tahu cara nak cari alamat. Ini cakap pasal masa zaman dulu dah ni. Sebab masa sekarang tu untuk nak tahu kiblat tu senangnya sekarang seluruh dunia kita boleh tahu. Kita pergi kepada mana-mana negeri pun boleh tahu kiblat sebab alat sekarang tu kemudahan sekarang tu banyak. Tapi orang zaman dulu jadi maknanya sekiranya tempat yang dia nak pergi tu orang tak ramai tahu pasal kiblat. Artinya contohnya dia nak pergi kepada tempat negeri orang kafir. Dia tak tahulah sini menghadap ke sebelah mana kiblat. Artinya grup dia tu orang yang tahu cara nak orang yang tahu dalil kiblat tu tak banyak orang sangat, maka wajib dia kena belajar. Dan fardu kifayah atas orang yang hadir di dalam negeri. Jadi maknanya kalau duduk di dalam sebuah negeri, maknanya tak musafir lah. Fardu kifayah orang hadir di dalam negeri yang ada orang tahu, yang tu tak nak. Dan fardu kifayah atas orang yang hadir di dalam negeri. Hadir tu mana tidak musafir. Orang yang ada ahli negeri lah, ahli tempatan. Fardu kifayah ada orang tahu akan demikian itu, yakni dalil kiblat. Kena ada orang tahu dalil kiblat. Sebab nanti nak kena tanya dia kalau ada keliru kiblat. Atau orang yang menghendak pergi musafir tetapi yang banyak di dalamnya orang tahu akan dalil kiblat. Kita nak musafir 40-50 orang masalan atau 20 orang. Lepas tu dalam 20 orang tu ramai yang tahu cara dalil kiblat. Jadi maknanya memadai dengan yang tahu, kita tak pandai nanti ikut. Itu memadai. Kalau ramai. Dan barang siapa yang fardu atasnya belajar dalil kiblat, siapa-siapa yang jadi fardu di atas dia belajarkan dalil kiblat. Kita katanya, contohnya kita, kalau kita belajar cara nak cari kiblat tu, kalau kita belajar mungkin kita tahu cara, mungkin kita pandai. Lepas tu kita nak musafir. Apabila kita kata duduk kat rumah, kat kampung ni, tidak ada masalah lah sebab dah tahu kiblat kan. Sebab dah tahu, tetapi apabila kita nak musafir kepada suatu tempat yang tempat tu kita tak tahu kiblat ke sebelah mana, lagi pulaknya kita nak musafir seorang diri. Kita seorang saja. Artinya nak musafir bersama kawan kita. Maka dia tak tahu, kita pun tak tahu cara. Maka wajib kita kena belajar. Sekiranya kalau kita belajar, boleh jadi pandai.
maka sekiranya apabila dia tu orang yang kuasa belajar akan dalil kiblat tapi dia tak belajar, drakalah ia derakalah ia, mana berdosalah ia meninggalkan dia kan belajar. Tu tak belajar menyebabkan dia tak pandai cari kiblat tu berdosa. Sebab dah katanya fardu ain kan. Belajar untuk cari dalil kiblat tu adalah fardu ain. Sekiranya dia tak belajar padahal dianya orang yang kuasa belajar, maka berdosa dengan sebab dia tak belajar. Dan haram atasnya taklid. Jika picit waktu dan haram atasnya taklid. Dan haram atasnya taklid. Nak taklid orang pun tak boleh. Jadi maknanya kena semayang begitu. Kena semayang begitu, nanti kena ulang balik. Habis. Kemudian dia kata, dan jika, tambah dan ya. Dan jika picik waktunya daripada belajar, kalau kita katanya masa kita pergi kepada suatu tempat, tiba-tibanya waktu solat tu dekat-dekat nak habis. Kalau kita belajar tak sempat nak solat di dalam waktu. Dia katanya disembahyangnya akan barang jihad yang dikandap. Maknanya semayang dan menghadap kepada pihak-pihak mana yang dia kandap. Sebab kita katanya kita tak sempat nak belajar. Nanti kalau nak belajar, nanti habis masa dulu. Belum pada nak dapat kiblat, habis waktu belum pada nak dapat kiblat. Kalau begitu semayanglah, menghadaplah kepada mana-mana. Dan wajib atasnya mengulangi. Ia akan sembahyangnya. Wajib kena mengulangi akan semayang dia. Seperti semayang dengan keadaan tidak ada wuduk, tidak ada tayamum. Jadi semayang meraih waktu saja. Itu orang zaman dulu susahlah juga tu nak musafir nak apa tu kena tahu kiblat. Tapi kita sekarang kena belajar tu, belajar mana? Belajar guna alat-alat yang sekarang tu ya. Untuk nak tahu maka benda tu senang saja. Tapi boleh jadi kalau kita katanya pergi pada tempat-tempat yang jauh, line internet tidak ada apa semua, boleh jadi juga. Tapi alat tu sekarang tu banyak. Tak sangkut dengan internet pun ada. Allah Ta'ala bagi kemudahan. Kita akhir di situ pada katanya, dan barang siapa fardu kifayah atasnya belajar dalil. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futaha al-arifin wa nawwir qulubana bil kalimatil amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nastaghfiruka wa qara'na wa sami'na wa faradat alaina wa tahti subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.